Ada Nina. Japa. Oke, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat pagi, waalaikumsalam. Kenapa macam tak semangat ni? Dah sehat kah? Kurang. Kah atau ada yang belum sarapan tadi pagi? Belum sempat. Kenapa belum sempat? Selamat bangun. Ya, Ha, sedap tidur. tolong pastikan nanti setiap kelas sebelum masuk kelas kamu isi perut dulu sikit, ke? Okey. Saya tanya nanti ada yang tiba-tiba sakit, ada yang gastrik, ada yang pengsan. Oke, jap. Terus persekitaran bersih. Perut kosong membuatkan kita tidak fokus belajar. Saya tanya kamu tiada tenaga dalam pembelajaran kita hari ini. Saya nak kamu yang semangat dalam kelas ini, boleh? Boleh. Baik. Oke, sebelum tu saya ingin kamu masih ingat saya kah? Masih. Saya perkenalkan diri saya lagi sekali. Takut kamu lupa nama saya, walaupun saya sudah masuk minggu lepas. Nama saya Rafida binti Basil. Boleh panggil saya Miss Rafida. Sekejap. Pagi ini ada siapa yang bertugas kebersihan hari ini? Nina. Sudah buat tugasan kah? Belum, tak sempat. Pas ni saya nak kamu bersihkan. Tengok tu ada sampah tu sana. Yang lain pun tolong-tolong ya. Jangan kalau nampak sampah tu kutip je. Walaupun bukan kamu punya sampah. Kamu selesa kah belajar di keadaan kelas yang kotor? Tidak. Tengok tu sampah pun keluar-keluar tu bau kelas. Okey. Sebelum tu di kelas sebelum ni ada yang masih ingat tak saya ajar tajuk apa? Tidak. Lupa. Lupa sudah. Yang tajuk apa tu? Jenis bahan dan jenis alatan yang William. Ingat-ingat sikit. Ya, ingat sikit, Miss. Kenapa ingat sikit? Okey. Okay. Siapa yang ingat tu boleh jelaskan apakah jenis-jenis bahan? Tepung. Ada 8 kan minggu lepas yang William ajar. Tepung, telur, perasa, gula, garam, butter. Satu lagi? Butter. Okey, pandai. Tajuk yang kedua, apakah jenis alatan? Ada 8 juga kan? Whisk, mixer, measuring cup. Measuring cup, Apa lagi? cuan, lagi Oven, lagi satu. tray. Okey, pandai. Jadi maksudnya kamu fokuslah kan dalam pembelajaran kelas sebelum ni? Ya. Okey, terima kasih. Saya harap kelas yang hari ini pun kamu akan fokus sebab tajuk kali ini penting juga untuk pembuatan biskut. Okey, siapa yang masih ingat kita punya Kotnos? Hari 01
0.05. Okey, pandai. H ni, kotos ni, kamu perlu ingat juga ya. Sebab kotos ni penting dalam setiap pembelajaran. Siapa yang tahu apa beza daripada kotos ni? Setiap apa? Tahap dan Tahun. siu. Okey. Tajuk kompetisi kita adalah Cookies preparation. betul. Tahap Tahap 2. 2. Kalau sini tahap 2, sini pun mesti tahap 2 ya. Jangan salah. Okey. Tarikh hari ni 8 bulan 5 2005. Hari Khamis. Jap. Tajuk kita hari ni Teknik penyediaan biskut. pandai. Okey. Jap. Siapa ketua kelas ini? Rina. Tolong kira berapa yang hadir hari ini? Semua ada. Semua hadir. Berapa? 30 orang. Okey. Tolong isi kehadiran ya. Baik. Sudah. Terima kasih. Sudah. Okey, sebelum saya mulakan pembelajaran, saya nak tanya, kamu pernah makan biskut kah? Pernah. Pernah buat biskut? Pernah. Mesti pernah kan? Takkanlah kamu pernah makan tapi tak pandai buat. Betul. Nanti kalau kamu craving, kamu boleh buat sendiri. Bahan, masa dan caranya boleh kita kan. Tak perlu beli lagi. Okey. Yang di belakang dengarkah? Dengar. Boleh dengar yang jelas? Okey. Boleh. Kalau anda dengar bagi tahu ya. Ya. Okey. Kita teruskan ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Boleh seorang bacakan? Boleh. Boleh. Apa? Nah. Terangkan teknik penyediaan biskut. Yang kedua. Sertakan teknik asas pencampuran. Okey. Terima kasih. Sama. Okey. Kita akan mulakan tujuan pembelajaran kita akan mulakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita tujuan yang pertama. Okey. Tujuan pertama ialah teknik penyediaan biskut. Okey. Terdapat tiga teknik yang ada dalam teknik penyediaan biskut, iaitu Teknik pukul, kaut balik dan campur. okey, pandai. Dalam gambar ini, apa yang kamu boleh faham? Cara-caranya. Cara-caranya? Belum faham. Belum faham? Okey. Kalau belum faham, saya terangkan, okey? Boleh. Okey. Teknik whisking method. Tolong baca. Untuk menggabungkan bahan dengan cara memukul laju untuk merangkap udara ke dalam adunan untuk menjadikan adunan gebu dan ringan.
Okey. Whisking method ni, whisking method bertujuan untuk merangkap udara ke dalam adunan. Udara yang ditangkap tu bertujuan untuk kita mengembangkan volume ni. Mengembangkan volume untuk menjadikan adunan gebu dan menjadikan adunan ringan. Faham tak apa volume? Volume bermaksud dia punya saiz adunan ataupun ketinggian adunan. Okey. Whisking method, whisk Kacau-kacau. menggunakan alatan Whisk. whisk. Selalunya whisking method ni adalah pencampuran antara telur dan gula. Kita menggunakan tangan. Ataupun boleh kita buat mencampurkan bahan kering seperti seperti tepung dan gula. Okey, faham ke setakat ni? Faham. Okey, kalau anda faham tanya ya. Ya. Seterusnya teknik yang kedua iaitu folding method. Sabar. Okey. Asma, tolong baca. Tujuan untuk mengadunkan adunan jaringan dengan adunan yang lebih berat sampai menumpahkan kandungan udara dalam adunan. Baut lahan dengan gerakan melipat menggunakan spatula dengan perlahan. Okay. Folding method ni adalah teknik untuk folding method ni adunan dia sudah ada udara di dalam. Jadi kita tujuannya untuk mencampurkan bahan lain tapi tanpa mengeluarkan udara dalam adunan tersebut. Caranya ialah untuk menggaul perlahan. Menggunakan spatula, kau balik dari ke dalam, ke bawah dan melipat. Sekejap. Boleh tengok video sini kalau kamu dah faham caranya secara perlahan dan kau bati. Tengokkan dia perlahan menggunakan apa ni? Spatula. Teknik ni kita tak boleh gunakan whisk ataupun mixer sebab kalau mixer atau whisk kita akan bancuh dengan cepat. Kita menggunakan spatula kerana kita mau menggaul dengan perlahan saja. Kalau kita gaul cepat, udara dia akan keluar dan mengakibatkan hasil dia menjadi turun ataupun bantat. Apa itu bantat? Tidak naik. Pandai. Nanti kita punya hasil tidak jadilah gitu. Jadi teknik ini penting folding method. Dia punya adunan ni adalah apa? Yang ringan. Adunan ringan. Adunan ada dua, adunan ringan dan adunan berat. Adunan ringan adalah yang macam campuran dari tepung, bahan kering dan telur-telur. Yang berat pula adalah yang macam butter, tapi yang sudah dicairkan. Nanti saya jelaskan tentang itu. Okey. Faham tak sekarang ni? Boleh saya teruskan? Boleh. Okey. Mixing method. Mixing method adalah teknik menggabungkan bahan dengan sebati. Kalau mixing method ni, kita sebenarnya menggunakan ni apa? Mixer. Boleh juga pakai whisk, cuma mixing method selalunya kita akan menggunakan kelajuan yang cepat. Jadi saya syorkan untuk menggunakan mixing lah supaya kita
mendapatkan hasil yang kita mau. Okey. Sampaikah tujuan pembelajaran yang pertama kita hari ini? Sampai. Apakah teknik penyediaannya? Ada 3 kan tadi? Ya, whisky. Whisking, folding, dan mixing. Okey, pandai. Okey, seterusnya tujuan pembelajaran hari ini yang kedua ialah teknik asas pencampuran. Teknik asas pencampuran ada 3, iaitu creaming method, melting method, dan one stage method. Dalam berdasarkan nama-nama ni, apa yang kamu faham? Ada yang fahamkah? Tidak. Okey. Jadi kita fahamkan. Minta maaf. Nanti saya tengokkan video tu. Okey, creaming method. Tolong Saza, tolong bacakan. Creaming method merupakan teknik pencampuran yang mengandungi kandungan lemak yang tinggi untuk menggerakkan udara dan menjadikan adunan lebih ringan. Tujuan memukul tempoh masa yang diambil dan suhu bahan-bahan akan mempengaruhi hasil masakan. Okey, terima kasih. Okey, creaming method. Creaming method dalam bahasa Melayunya apa? Creaming. Kaedah cream. Teknik cream. Teknik cream. Okey, sekejap. Teknik cream. Jadi berdasarkan daripada nama pun kita sudah tahu dia cream. Kita mau buat cream. Caranya adalah pencampuran antara butter dan gula. Okey, kamu tengokkan ni butter dan gula. Kita perlu pukul dengan apa ni? Cream Mixer. mixer. Okey, pandai. Kenapa dengan mixer? Laju. Perlu kelajuan. Bang. Okey. Teknik ni perlu memukul dengan kelajuan. Tetapi jangan terlampau laju dan jangan terlampau lama. Dan suhu bahan-bahan tu pastikan ngam dengan yang diinginkan. Okey, jap. Tengok video ni ya. Kamu akan dengan video ni kamu akan nampak perbezaan sebelum dan selepas memukul. Tengok ah. Okey. Kamu nampak kata ada gula, lepas tu dan butter yang masih keras tu, itu belum sebati. Lepas tu sekarang dia sudah hampir sebati, cuma belum capai yang kita mau. Tengok perbezaan dia. Okey. Berdasarkan ni, apa yang berubah? Apa perbezaan dia dari tadi dan sampai sekarang? Sudah sebati. Warna. Warna. Kuning menjadi putih. Tadi menjadi kuning. Lepas tu sekarang dia sedikit mengembang dan sedikit bertukar warna. Tapi yang ini kita belum mencapai kita punya yang sepatutnya. Jap. Seterusnya. Okey. Nampak kan perbezaannya? Jap. Nampak. Ini
di awal, dia masih kekuningan. Lepas tu dia menjadi kembang, pucat, berwarna jadi putih. Okey. Maksudnya dia sudah capai yang sepatutnya, yang kita inginkan. Okey. Cepat. Di hasil yang terakhir, bentar ya. Okey. Kan hasil dia menjadi lembut dan berpori. Dia ada lubang-lubang tu. Berpori. Tahu berpori kan? Muka berpori. Oh, berpori. Ya, berpori. Teknik ni. Seterusnya, kita akan meneruskan tujuan yang kedua. Okey. Siapa? Melting method. Melting method adalah teknik pencairan seperti butter. Teknik ini tidak perlu dipukul terlalu lama. Apa? Sebab apa tidak perlu dipukul lama? Sekejap, saya jelaskan dulu. Melting method adalah teknik pencairan bahan seperti butter. Boleh juga yang lain, tapi untuk kelas hari ini saya fokuskan untuk butter je. Kalau yang lain kita boleh cairkan gula untuk meringue gitu. Hari ini saya fokus kepada butter je. Caranya pencairan, jap. Melting butter adalah teknik pencampuran pencairan sebelum kita mencampurkan ke bahan yang lain. Contohnya tepung semua tu kan. Dan melting method ni kalau kita carikan di tempat yang panas, di atas api tu kan. Lepas tu tekniknya jangan terlalu panas, jangan ataupun dalam singkatnya jangan sampai mendidih. Nanti dia akan mengefekkan, memberi kesan kepada hasilnya. Dia akan jadi berminyak dan dia boleh, kalau terlalu mendidih dia akan berketul. Fahamkah? Faham. Yang belakang jelaskah? Boleh dengarkah? Boleh? Okey. Kalau tak dengar, bagi tahu ya. Yang lain pun kalau tak jelas ataupun tak faham, bagi tahu ya, saya akan terangkan lagi. Okey. Kita tengok video ni. Okey, nampak kan? Ada apa? Okey, nampak kan hasil dia macam mana? Dia cair, yang penting dia sudah tiada bentuk butter yang sebelum ni, yang pejal. Pandai, betul. Lepas tu, jangan terlalu mendidih. Kalau mendidih, dia akan mendapat hasil seperti ni. Dia akan berminyak, berlapis, berminyak dan berketul. Faham? Faham. Jadi mengantuk. Sejajah, kalau mengantuk boleh
Cuci muka dulu ya. Saya tanya yang ada yang tidur dalam kelas nih. Fokus. Oke. Okay. Macam yang saya cakap tadi, melting method adalah teknik pencairan sebelum kita campur ke bahan lain untuk memudahkan kita mencampur, menggaul adonan tersebut sampai sebati. Oke, saya nak tanya, saya ada cakap tadi kan? So saya akan tanya. Selepas pencairan ni, kita perlu buat apa sebelum kita masukkan ke adonan yang lain? Sejukkan. Okey, kita perlu sejukkan. Kita perlu tunggu ke suhu bilik. Jangan yang masa panas-panas tu kamu masukkan terus ke adonan. Nanti ia akan efek macam contohnya dalam adonan tu dia ada telur. Jadi kalau kita masukkan masa dia mendidih, masa dia masih panas, telur itu akan masak. Jadi jangan masukkan masa dia panas. Faham kan? Faham. Okey. Perlu take time lah, Miss. Perlu tunggu dia sejuk juga. Ya, perlu tunggu sampai dia sejuk sedikit. Jangan yang terus dari api itu kamu terus masukkan. Itu jangan. Biar kita letak tepi dulu. kita letak tepi dulu, lepas tu kita tunggu biarkan sejuk. Sementara tu bolehlah kita buat sediakan bahan yang lain. Bolehkah Puan Miss minta masa untuk minum? Boleh. Siapa? Sakit leher. Seterusnya dan yang terakhir ialah one stage method. Apa yang kamu faham tentang one stage method? Teknik ini adalah menggabungkan semua bahan yang lain di dalam satu mangkuk adonan hingga sebati. One stage method ialah yang kita panggil ada all in one. Kita semua bahan tu kita masukkan dalam satu bekas jug. Okay. Teknik ini merupakan lebih ringan dan tekstur lembut. Dan teknik ini satu teknik campuran yang sangat mudah dan menjimatkan masa. Teknik one stage method ni adalah untuk pemula, macam yang belum pandai buat biskut, kamu boleh mulakan dengan one stage method. Sebab ni paling senang. Okay. Boleh faham kah setakat ni? Boleh. Kalau pembelajaran yang ini, ya. Sampaikah tujuan pembelajaran hari ini yang kedua kita? Ya, teknik asas pencampuran. Sampai? Okey. Ada berapa tadi? Teknik asas? 3. Itu? Whisking. Bukan. Stage method. Melting. Lagi satu? Pencairan. Pencairan melting lah. Dan yang krim tu apa nama dia? Creaming method. Okey, pandai. Jadi kamu faham kan tajuk kita hari ini? Okey. Kalau kamu faham. Okey. Di sini saya ada kertas penerangan. Tolong scan dan pahami, teliti, dan kalau kamu mau download untuk rujukan, kamu boleh download ya. Tolong pahami. Saya akan bagi masa 10 minit untuk kamu baca dan pahami. Sudah? Okey. Okey.
Sebelum tu, kamu ada soalan kah? Kamu ada pertanyaan? Tidak? Kalau tiada, saya akan tanya kamu. Boleh? Boleh. Kamu sudah paham kan tadi? Kalau tidak dapat jawab, saya hukum kamu. Okey. Dah lah. Boleh. Okey. Saya akan tanya kamu ya. Siapa yang boleh jawab ini? Nyatakan 3 teknik penyediaan biskut. Siapa yang tahu? Okey, kaidah. Folding method. Bukan. Teknik penyediaan. Yang Whisking method. whisking. Lepas tu Apa lagi? Yang lain boleh bantu kah? ya boleh. Whisking saja. Mixing Method. dan folding. Okey, pandai. Saya jawab. Betul. Lepas tu yang soalan kedua, berikan satu perbezaan antara whisking method dan folding method. Apa tadi tujuan dia? Okey, Nina. Whisking method yang memasukkan udara ke dalam adunan. Kalau folding? In, Ah, mencampur bahan tanpa mengeluarkan udara yang ada dalam adunan. okey, pandai. Jadi maksudnya kamu sudah paham kan? Okey. Okey, kalau kamu sudah paham, hilang. Kalau kamu sudah paham, tolong sila scan kertas tugasan ini. Lepas tu kamu nampak? Ya, tiada lain lah. Kejap ah. Tolong scan kertas tugasan ni. Lepas tu saya akan beri kamu masa dalam 15 minit untuk membuat tugasan ini. Perlu scan je sebab ini ini ada rekod. Kamu scan, kamu submit, dia terus akan jadi ada markah. Okey, scan dulu. Tidak apalah. Okey, boleh. Sudah siap? Okey. Belum tengah buat ni. Okey. Cepat. Yang lain sudah siap. Yang lain sudah dapat markah kan? Sudah. Siapa yang dapat full mark? Wow, hampir semua sudah. Hampir semua mendapatkan markah penuh. Jadi maksudnya kamu paham pembelajaran kita hari ini kan? Okey. Okey. Itu untuk pembelajaran kami minggu depan, iaitu bertajuk penghias biskut. Apa? Ya, tiada lain. Tiada biskut. Saya nanti di awal minggu depan saya akan tanya apa yang kamu paham tentang ini, pembelajaran kita hari ini, dan apa yang kamu sudah research, okey? Okay. Jadi saya ingatkan kembali mengenai sebelum mula kelas, tolong kelas. Siapa yang bertugas, tolong ya bertugas.